Untuk episod kali ini, pernah tak kalian melimpasi sekolah yang seolah-olah sudah hampir roboh ataupun yang sudah lama ditinggalkan? Tetapi apabila anda melimpasi sekolah tersebut, ada rasa seram. Tajuk cerita malam ini adalah Sekolah Lama. Anda sedang menonton Konfesi Seram di Supernatural Confessions. Confessor hari ini hanya ingin dikenali sebagai nama Robert. Cerita ini terjadi apabila beliau masih lagi berada di sekolah menengah. Dan beliau baru saja berpindah ke sekolah asrama baru kerana keluarganya berpindah ke kawasan tersebut dan itu adalah sekolah yang terdekat. Ketika di sekolah, Robert merupakan budak yang pandai bersosial. So, dalam waktu yang singkat, banyak senior-senior di sekolah tersebut telah pun menjadi kawan Robert. Mungkin kerana rasa best lepak bersama Robert, salah satu seniornya yang bernama Felix mengajak Robert keluar bersama teman wanitanya iaitu Cindy dan juga kawan teman wanitanya iaitu Katrina, di mana Felix ingin pasangkan Robert bersama Katrina. Pada suatu minggu, Felix memberitahu Robert bahawa dia mempunyai pelan untuk ke atas bukit yang terletak tidak jauh daripada sekolah mereka untuk some adventure kononnya. Kerana Robert adalah budak baru dan penuh dengan rasa ingin tahu, Robert bersetuju untuk ke atas bukit bersama Felix dan kawan-kawan yang lain pada waktu malam di hujung minggu kerana mereka tidak akan ditanya oleh cikgu-cikgu yang berada di sekolah. 4 orang, Robert, Felix, Cindy dan juga Katrina, 2 motosikal. Pada pukul 11 malam, bertolaklah mereka dari sekolah ke atas bukit. Berkurang 20 minit mereka membonceng. Mereka sampai ke satu persimpangan di mana mereka harus pilih sama ada ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Toleh kiri, toleh kanan. Lalu Felix bersuara, apa kata kita ambil yang sebelah kiri, di mana jalannya adalah lebih kecil dan juga lebih gelap berbanding dengan yang sebelah kanan. Lalu bersambunglah perjalanan mereka. Pada ketika itu, cuaca agak panas. Walaupun di waktu malam, mereka masih lagi merasa panas apabila mereka bertolak dari sekolah. Tetapi semakin jauh mereka jalan ataupun tinggalkan persimpangan tersebut, semakin sejuk mereka berasa. Dan jalan juga seolah-olah menjadi semakin gelap. Robert masih lagi terpinga-pinga kenapa cuaca boleh berubah dengan hampir serta merta, di mana apabila mereka jalan tadi seperti yang saya nyatakan, ia masih agak panas. Tetapi semakin mereka jauh ke dalam jalan yang mereka pilih tadi, semakin sejuk mereka rasa. Tiba-tiba, Felix yang membonceng di hadapan emergency brake dan berhenti di dalam kegelapan malam, lalu juga mengejutkan Robert. Dan mereka berhenti di suatu tempat. Cindy menjuitkan mulutnya ke sebelah kanan, menunjukkan satu bangunan lama yang telah lama ditinggalkan, di mana rumput-rumput di sekeliling bangunan tersebut juga seolah-olah lebih tinggi daripada manusia. Lalu Robert bertanya, sekolah lama ke tu? Felix lalu kemudian menjelaskan bahawa itu adalah sebenarnya sekolah rendah lama yang sudah lama ditinggalkan dan tidak digunakan lagi. Robert yang mungkin ingin menunjukkan kejantanannya lalu mengeluarkan lampu suluh daripada backpacknya dan disuluhnya di sekeliling. Pintu hadapan sekolah tersebut mempunyai satu pagar dan di sebelah pagar tersebut terletaknya satu papan tanda yang bertuliskan nama sekolah tersebut. Kerana mungkin sudah lama ditinggalkan, hanya kelihatan papan tanda tersebut, tetapi nama sekolah tersebut sudah tidak jelas kelihatan. Robert turun daripada motosikalnya dan menuju ke hadapan pagar. Baru setapak sahaja Robert melangkah, dia merasakan sangat-sangat sejuk. Bulu romanya menegak, merasakan seolah-olah ada sesuatu yang tidak inginkan mereka berada di sana.
Robert toleh ke arah Felix lalu berkata, "Bro, apa kata kita turun? Kita lepak saja kedai kopi. Lain kali apabila kita mempunyai kawan-kawan yang lain, baru kita datang balik lagi." Felix lalu ketawa dan mengejek Robert. "Alah bro, baru saja sampai beberapa minit. Awak sudah rasa takut? Biar saya." Kemudian Felix pula mengeluarkan lampu suluhnya lalu disuluh ke arah bangunan ataupun sekolah lama tersebut. Lalu dengan suara lantangnya berkata, "Oi, ada orang di dalam? Kalau ada orang di dalam, tunjukkan diri. Kami nak masuk ini." Tetapi jangankan suara manusia yang menjawab, suara cengkerik pun seolah-olah semakin mengecil. "Tengok, tak ada hal lah bro," kata Felix kepada Robert. Felix lalu memegang tangan teman wanitanya Cindy lalu ditarik menuju ke arah bangunan tersebut. Robert walaupun takut, tak nak terpaksa ikut Felix menuju ke bangunan lama itu. Baru saja mereka sampai ke pintu gate, baru saja nak tolak pintu pagar tersebut, mereka terdengar dari sebelah kiri, kanan, dalam sekolah dan juga di hutan di belakang mereka. Keempat-empat remaja tersebut seolah-olah dikermuni oleh anjing-anjing yang melolong. Yang semakin hairannya ketika mereka naik, mereka tidak ada terserempak pun dengan anjing-anjing di pertengahan jalan. Mungkin kerana Felix pun mulai takut, mereka semua tercegat di situ. Lalu Robert pun berkata, "Apa kata kita turun saja bro?" Lalu mereka naik motosikal dan tinggalkan tempat tersebut. Sampai di kawasan asrama sekolah, lalu mereka menghantar Cindy dan juga Katrina balik ke blok masing-masing. Baru saja nak masuk ke bilik asrama, Katrina mendapati bahawa handphonenya tidak berada di dalam poketnya. Lalu apabila difikirkan balik, Katrina yakin bahawa ketika dia cemas ataupun tergesa-gesa menaiki motor, handphonenya terjatuh di atas bukit. Jadi mereka berempat mengambil keputusan untuk kembali ke atas bukit keesokan harinya apabila matahari sudah terbit. Lagipun tiada orang tinggal di kawasan tersebut. Siapalah yang akan mengambil handphone di kawasan bukit itu? Keesokan harinya, Felix menunggu di kawasan parkir seperti yang sudah dijanjikan. Tapi apa yang hairannya, hanya Cindy saja yang datang dengan wajah yang cemas memberitahu bahawa Katrina dimasukkan di hospital. Lalu mereka bergegas ke hospital untuk mengetahui apa yang berlaku. Apa yang lagi menghairankan, Robert juga terlantar di hospital. Apa sebenarnya yang sudah berlaku? Ini ceritanya. Apabila mereka sampai ke blok asrama pada malam yang sebelum itu, Robert mengajak Katrina untuk lepak sebentar. Lepak punya lepak, entah apa cerita, Robert mengajak Katrina untuk kembali ke atas bukit untuk mengambil telefon tersebut. Robert juga berjanji bahawa ia tidak akan mengambil masa yang lama. Pergi, cari, ambil dan balik. Fikir punya fikir, Katrina bersetuju lalu mereka berdua bertolak ke atas bukit. Tidak lama saja, Katrina menjumpai handphonenya di hadapan sekolah seperti yang dijangkakan. Rasa takut ketika itu sudah tiada. Lalu, Katrina mengajak Robert untuk mengambil selfie di hadapan sekolah. Dapatlah dia tunjukkan kepada Cindy untuk show off-nya nanti. Ketika itulah Katrina mengeluarkan handphonenya lalu ditunjukkan kepada Felix dan juga Cindy gambar yang mereka ambil semalam. Dan di dalam paparan skrin, Felix dan juga Cindy hanya terlihat bangunan tersebut, pagar di hadapan bangunan itu dan juga papan tanda di sebelah pagar. Tetapi seluruh skrin tersebut seolah-olah dalam filter berwarna merah. Tetapi dalam gambar tersebut tidak ada kelihatan Robert dan juga Katrina. Ketika itu Robert sudah pun datang daripada sebelah wad dan Robert pula buka cerita apa yang berlaku semalam. Setelah mereka mengambil gambar, mereka pun tinggalkanlah tempat tersebut.
Dan dalam perjalanan, Robert berasa seolah-olah ada orang menekan helmetnya, lalu ia menjadi semakin berat, semakin berat. Baru saja Robert ingin berhenti dan memeriksa, tiba-tiba ada tangan yang menutup mata Robert menyebabkan mereka terbabas dan mengalami kemalangan. Apabila mereka masih lagi memerhatikan gambar tersebut, salah satu kawan mereka yang bernama Hansen datang untuk melawat mereka. Dan apabila ditanya, Katrina pun mula bercerita. Lalu kemudian Hansen meminta permisi untuk melihat gambar tersebut. Belum 5 saat lagi Hansen melihat gambar tersebut. Hansen meminta kertas dan juga pen daripada jururawat yang bertugas. Dan dia pun mula melukis. Apa yang ada di dalam lukisan Hansen adalah gambar bangunan tersebut, pagar tersebut, papan tanda. Tetapi apa yang ekstra di dalam gambar lukisan Hansen adalah seorang wanita yang bertenggek di atas papan tanda dengan mata yang berwarna merah. Sedikit maklumat tentang Hansen. Hansen dari kecil memang dapat lihat benda-benda seperti ini. Malah, sejak kecil lagi Hansen sudah membantu ibu bapanya mengendalikan tokong keluarganya. Hansen lalu mula cerita apa yang dia lihat di dalam gambar tersebut. Dia bertanyakan mereka adakah mereka berasa sejuk ketika mereka sampai ke atas bukit. Kesemua empat yang naik ke atas bukit itu mengangguk. Lalu Hansen berkata, itu adalah kawan-kawan kita yang tinggal di atas bukit. Kerana sudah lama tidak nampak manusia, mereka datang menghampiri kamu semua apabila kamu masuk ke kawasan mereka. Pucat muka Cindy dan juga kawan-kawan yang lain apabila Hansen jelaskan apa yang berlaku. Tetapi Hansen bersambung lagi berkata, itu bukanlah yang paling teruk. Apa yang sebenarnya berlaku adalah apabila Felix bertanyakan ada orang di dalam tidak, seorang perempuan keluar dengan marah lalu bertenggek di atas papan tanda dan lihat kepada kamu semua, kata Hansen. Dan apabila Robert dan juga Katrina kembali untuk mencari handphone, perempuan tersebut lagilah dia rasa tercabar. Dan apabila Robert dan Katrina mengambil gambar selfie, wanita tersebut dengan marahnya berdiri di hadapan kamera dan cahaya merah yang kamu orang nampak di dalam gambar tersebut bukanlah filter. Itu adalah mata perempuan tersebut. Tetapi apa yang bernasib baik adalah dia tidak ikuti kamu orang balik sampai ke kawasan sekolah, kata Hansen. Dia hanya memberikan amaran supaya kamu orang tidak datang mengganggu lagi. Cepat-cepat mereka padamkan gambar tersebut daripada telefon. Itu saja cerita kita untuk minggu ini. Sekiranya kawan-kawan mempunyai komen tentang cerita-cerita yang kita paparkan, ataupun sekiranya anda mempunyai cerita-cerita anda sendiri yang anda ingin kongsikan, tinggalkanlah di ruang komen di bawah. Saya Kim, host untuk Konfesi Seram, mengucapkan terima kasih kerana menonton. Sampai lagi ke episod yang akan datang. Kita jumpa lagi. What did you find? You are listening to Supernatural Confessions.